Semua ulama, termasuk Ibn Taymiyah, termasuk Ibn Qayyim, semua terima tasawuf. Dan juga terima konsep zikir. Saya nak bagi satu saja kepada tuan-tuan dan puan untuk berfikir. Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin memberikan kepada kita 3 jenis zikir yang boleh kita amalkan. Yang pertama, ni guru saya Ibn Qayyim ni. Saya berguru dengan Ibn Qayyim tak? Sebab dia bagi ilmu kat saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik yang bahagia Sahibu Samahah Datuk Haji Bongsu Elias Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Kedah Negeri Sabah, minta maaf rasa macam duduk Kedah lah. Yang bahagia Sahibu Fadilah Datuk Haji Abdul Manap Lakariba, yang berusaha Dr. Abdullah Jalil. Ada setengah ulama sebut Ustaz Abdullah Jalil ni singa ahli sunnah wal jamaah. Kepada semua pembentang dan juga kepada para tetamu daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta, organisasi dan juga para alim ulama, doktor-doktor, profesor-profesor daripada pelbagai fakulti, daripada pelbagai universiti yang datang, dan juga tidak lupakan kepada tuan pengarah seminar pada pagi ini dan pada hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Izinkan saya pada pagi ini untuk berkongsilah dengan para hadirin hadirat alim ulama mengenai satu tajuk yang saya rasa perlu juga diketengahkan mengenai penglibatan ilmu tasawuf dalam perkembangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya letak satu tajuk di sini, peranan tasawuf dalam perkembangan ahli sunnah wal jamaah, dan saya kaitkan dengan contoh-contoh yang mudah untuk kita faham bagaimana para ulama tasawuf memain peranan dalam mengukuhkan pegangan ahli sunnah wal jamaah di segi akidahnya dan yang lain-lain. Jadi saya ingin berkongsi mengenai apakah yang dikatakan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Saya cuba buat satu ringkasan dan saya lihat daripada kitab-kitab muktabar. Dia ambil daripada surah Al-Ma'idah ayat 5, surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah Ta'ala berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu, maka berlumba-lumbalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu di akhirat kelak. Jadi di segi literalnya, manhaj itu ialah satu kaedah dan pendekatan yang teratur, benar dan terang dalam beragama menurut cara yang dibawa, cara dan pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan majoriti para sahabat. Dalam Al-Quran juga ada menyebut ayat
Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini penting sebagai hujah kepada mengikut majoriti ulama itu ada satu parameter kebenaran. Okay. Allah Ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman, kami akan berikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari kiamat kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, apabila kita menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, soalan kita berkongsi ni macam sembang-sembang lah kan. Jadi adakah istilah ahli sunnah wal jamaah ni istilah yang direka oleh ulama seperti Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi ataupun ulama-ulama yang lain? Jawapannya, istilah tersebut bukan direka-reka, tetapi istilah tersebut adalah istilah nabawi. Disebut istilah nabawi ni disebut di dalam hadis, disebut oleh para sahabat istilah tersebut, dan diciri-cirikan ahli sunnah wal jamaah ini dengan ciri yang jelas, sehinggalah para ulama membuat satu analisa, membuat satu kajian, melihat kebanyakan pendapat yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi segi akidah menyamai ciri-ciri yang telah Nabi sebutkan, yang para sahabat sebutkan. Nanti saya akan ceritakan di sini. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah merupakan istilah nabawi yang merujuk, saya buat satu ringkasan, merujuk kepada i'tiqad, satu kefahaman dan segala amalan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah. Jadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dijelaskan dan diperincikan dan disusun dengan kaedah-kaedah muktabar oleh majoriti para tabi'in dan para ulama muktabar sebagai benar dan terpelihara daripada satu generasi ke satu generasi untuk dipegang oleh majoriti umat Islam di dunia. Ini ringkasan untuk kita faham mengenai siapakah ahli sunnah wal jamaah tersebut. Kemudian istilah-istilah ahli sunnah wal jamaah yang digunakan dalam kitab-kitab turas saya himpunkan dan saya ringkaskan. Tadi kalau kita tengok Sahibul Fadilah kita Dr. Abdullah Jalil telah menyebut beberapa istilahat yang merujuk pada ahli sunnah wal jamaah, maka di sini saya tambah sikit apa yang ada. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab turas disebut ma'ana alaihi wa ashabi, satu. Yang kedua disebut sebagai sawadul a'zam, ini merujuk pada majoriti lah. Yang ketiga firqah najiyah. Ada juga dalam hadis menyebut al-jamaah dan juga disebut sebagai ahlul haq. Bila kita jumpa dalam kitab-kitab waqala ahlul haq, ini merujuk pada pendapat yang dipegang oleh pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini dipanggil istilahat-istilahat yang saya himpun untuk kita mudah faham. Jadi bagaimana yang kita daripada sumber mana yang kita nak ambil, nak melihat bahawa ahli sunnah wal jamaah ni adalah istilah nabawi, disebut dalam hadis-hadis. Di antara yang hadis yang disebut dalam kitab Al-Milal wan Nihal oleh Asy-Syarastani dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada sebahagiannya disebut perkataan ahli sunnah wal jamaah itu. Disebut di sini sataftariqu ummati ala 30 wa 70 firqah. An-najiyah minha wahidah wal baquna halqa. Qila wa man najiyah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Ini disebut perkataan ni. Maksud sebab tu saya katakan bahawa istilah ahli sunnah jamaah bukan istilah-istilah yang direka, tapi istilah yang ada dalam riwayat-riwayat daripada hadis Nabi SAW. Wa man ahli sunnah wal jamaah qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Banyak riwayat dia, sangat banyak. Cuma saya datangkan dengan beberapa matan untuk kita rujuk. Yang keduanya adalah yang merujuk pada istilah ahli sunnah wal jamaah. Nabi sebut, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah
fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil 'azamah. Nabi sebut di sini pesan kepada umat, sesungguhnya umatku ini tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Kalau kamu melihat perbezaan yang sangat banyak, maka peganglah dengan sawadul 'azam. Sawadul 'azam merujuk kepada majoriti ulama. Jadi ada juga setengah guru menginterpretkan inna ummati itu inna a'immah, tuan-tuan guru, para ulama, mereka ini adalah pewaris Nabi. Dan juga hadis-hadis yang lain menyebut dengan masyhur, iaitu wataftariqu ummati ala 30 wa 70 millah kulluhum finnar illa millah wahidah. Ini hadis yang masyhur. Kulluhum finnar illa millah wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma'ana alaihi wa ashabi. Ini hadis-hadis yang meriwayatkan mengenai istilahat yang merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah, dan parameter ukuran-ukuran untuk berpegang dengan kebenaran ini ialah pada majoriti. Dan para ulama yang selepas itu membuat kajian, seperti Imam Subki menyebut bahawa ahli sunnah wal jamaah ini terbahagi kepada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini bersepakat dengan hukum akal yang satu, walaupun pendekatan mereka itu ada sedikit perbezaan. Mereka bersepakat dengan usul akidah yang satu, iaitu yang wajib, harus dan mustahil. Di antaranya ialah ahlul hadis. Pendekatan mereka adalah Quran, hadis dan ijma'. Yang kedua ahlun nazar wal aqal. Ini ditentukan dengan ulama mutakalimin, dimaksudkan dengan ulama mutakalimin, daripada Asy'ari dan Maturidi. Dan pendekatan mereka adalah, saya letak di sini bagi bahasa mudah faham, integrasi Quran, hadis dan akal. Kemudian ahlu wujdan wa ahlu kasyaf, ini istilah yang merujuk pada ahli sufi. Ahli sufi ni pun, mereka pun ada pendekatan yang diiktiraf sebagai pendekatan ahli sunnah wal jamaah, iaitu pendekatan mereka ialah Quran, hadis, akal dan kasyaf. Jadi jangan mengatakan bahawa ahli sufi tak menggunakan akal. Akal ni memang berguna. Jadi di sini pun diletakkan Quran, hadis, akal dan ditambah kasyaf belakang tu ilham. Ini merujuk kepada zauqi, konsep zauqi, yang mana perlu ditempuh bukan dengan cara yang biasa-biasa, tapi dengan cara yang dipimpin oleh guru, membersihkan hati daripada hijab penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, ta'assub dan sebagainya, sehingga jelaslah segala kepahaman-kepahaman yang baik-baik. Kemudian para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ni sahabat, menyebut di antara ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ni ada 10 perkara. Ini secara umum, yang mana ulama buat kajian, semua 10 perkara ni dipegang oleh ulama Asy'ari dan Maturidi. Sebab tu dinisbahkan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah kepada sebagai ahli sunnah, sebab mereka menepati 10 ni. Di antaranya yang pertama, solat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, tidak menyebut keadaan para sahabat dengan kejahatan dan kekurangan. Sebab ada juga firaq yang lain memaki hamun para sahabat. Jadi dah disebut dah di sini. Ahli sunnah memuliakan para sahabat. Tidak keluar kepada pemimpin dengan senjata, tidak memberontak. Tidak syak kepada keimanan, beriman dengan qada' qadar baik dan buruk dengan ketentuan Allah, tidak berbalah pada agama, tiada mengkafirkan muslim daripada golongan ahli kiblat. Tidak mengkafirkan, cuma membida'ahkan, mengatakan sesat saja, salah, tapi tidak mengkafirkan. Sebab hukum implikasi kafir ini, kalau kita baca dalam kitab-kitab, ada bermaksud kafir yang lughawi, ada kafir syar'i. Kafir lughawi ni kufrun duna kufrin. Nak tasydid saja supaya jangan buat. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal sembahyang secara sengaja, kafir. Itu li tasydid. Tapi dia ada detail-detail lagi para ulama ulas nak jadi kafir macam mana. Tapi li tasydid wa zajar, nak bagi amaran supaya jangan tinggal sembahyang sengaja, kerana kadang ada kalanya boleh membuat kufur, tapi itu bibit-bibit atau orang kata apa, benih-benih nak bawa, tapi masih belum kufur lagi. Cuma Nabi sebut dengan nada tasydid, warning. Tapi sebab tu kita kena baca, kena faham benda ni.
dan tengok pendetilan daripada para ulama. Tidak meninggalkan solat jenazah ke atas kematian Muslim daripada ahli kiblat. Melihat keharusan sapu khuf ketika musafir dan ketika bermukim. Dan yang terakhir, melihat keharusan solat fardu berimamkan di belakang Muslim yang baik dan zalim. Ini adalah ciri-ciri umum ahli sunnah wal jamaah. Jika tuan-tuan dan puan-puan melihat apa yang dibawa dalam ajaran Abu Hasan Sya'ari dan ulama-ulama selepas itu, dan juga Umar Maturidi dan ulama selepas itu, kebanyakan mereka, pendapat mereka ni berlega daripada perkara 10 ini, tak terkeluar. Sebab tu ulama mengatakan mereka ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu kita kena faham. Jadi kesimpulannya bahawa istilah ahli sunnah wal jamaah adalah istilah nabawi. Dia bukan satu rekaan. Baik. Selain daripada ahli sunnah wal jamaah, para ulama telah membuat satu perincian dan kajian. Ini secara umum saya letak di sini. Tapi kalau nak mengaji betul-betul firaq al-farqu bain firaq Islam ni, dia kena mengaji, kena detail, dia kena ada kelas khusus. Sebab di sini kita tak sempat. Jadi saya ambil yang umum saja. Mereka yang tidak mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah masih dikategorikan sebagai umumul muslimin. Mereka masih seorang Islam. Kena bezakan antara manhaj dengan agama Islam ni. Mereka masih seorang Islam. Atau dipanggil sebagai ahlu kiblah. Ataupun dipanggil sebagai ahlul ijabah. Ataupun dipanggil juga dengan sebagai ahlu bid'ah wal ahwa. Tapi mereka ini adalah masih orang Islam. Yang mana kita ada tanggungjawab kita dengan mereka. Menjaga mereka daripada darah, daripada segi harta mereka, daripada segi agama mereka. Jadi kita masih lagi ada hak-hak ke atas mereka. Kenapa? Kalau mereka mati pun kita kena menguruskan kematian mereka sebagai seorang Islam. Itu nak disebutkan ini secara umum. Tapi kena mengajilah, sebab ada juga yang bukan firaq-firaq yang sangat melampau sehingga mengatakan ketuhanan kepada Sayyidina Ali dan sebagainya. Itu perlu dilihat dengan seperinci. Okey, ada lagi banyak lagi. Ini secara umum sahaja. Tapi kalau kita nak tahu yang lebih sesat, yang akan membawa kufur, itu kena mengaji dalam kelas yang lain lah. Selagi mana mereka masih berpegang dengan usul agama yang disepakati seperti syahadah, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sebut nabi lain tak kira, tak ada kira. Nabi Muhammad juga. Okey. Dan beramal dengan rukun iman dan Islam dan segala ketaatan yang dituntut oleh Islam. Perbezaan mereka ialah mereka menerima usul, tetapi mereka ini ada penafsiran dan pandangan yang berbeza dalam beberapa isu. Yang menyebabkan mereka ini, pendapat mereka ini dianggap sebagai salah, fasik. Tapi semua itu bergantung kepada isu-isu yang dibincangkan oleh para ulama. Ini kena ada pendidiktilan di sini. Saya hanya sebut secara umum saja. Okey, secara umum saja. Jadi kalau barang siapa yang mengaji kitab Al-Farqu Baina Firaq akan melihat di antara firaq yang masih dalam Islam dan firaq yang dah terkeluar daripada Islam oleh Imam Al-Baghdadi. Ada perincian di situ. Saya hanya ambil yang umum saja. Baik. Di akhirat kelak semua umat Islam akan masuk syurga. Walaupun kita terpecah daripada 73 golongan, yang dikatakan kulun finnar itu bukan lil abad, bukanlah lil abad, tapi litauqid saja, untuk sementara. Kerana apa? Sebab mereka semua ni adalah orang yang beriman dengan usul dan akan masuk juga ke dalam syurga. Berdasarkan kepada hadis ini, tafraqu ummati ala 70 atau 71 firqah kulluhum fil jannah illa wahidah. Walaupun ada setengah ulama menolak riwayat ini, tapi riwayat ini telah diterima oleh beberapa ulama sufi, termasuk Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Ahmad Sirini menerima hadis tersebut dengan pendetilan, seolah-olah hadis yang kedua ini menjadi penafsiran kepada hadis yang terdahulu, kulluhum finnar illa wahidah. Tapi hadis yang kedua datang menafsirkan, memperincikan maksud yang dikatakan dengan kulluhum finnar itu laisa lil abad. Kenapa? Kulluhum fil jannah illa firqah wahidah. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala az-zanadiqah, iaitu orang yang tidak beriman. Okey, orang yang tidak beriman tak akan masuk ke dalam syurga. Ini dikuatkan dengan hadis yang lain, iaitu Nabi sebut kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku akan semua masuk syurga. Okay? Illa man aba, kecuali orang yang enggan.
Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanyalah, takut juga kan. Siapakah di kalangan umat dia yang tak masuk juga? Para sahabat pun takut, tanyalah. Nabi kata, man ata'ani dakhala jannah. Maksud man ata'ani lah man amana bi. Barang siapa yang beriman dengan aku masuk syurga. Wa man asani, barang siapa man kafarani faqad aba. Barang siapa yang kufur, tak beriman dengan aku, maka tak masuk ke dalam syurga. Ini adalah hadis yang menjadi polemik di kalangan para ulama. Cuma saya ambil di sini untuk memahamkan supaya kita tidak mudah-mudah mengkafirkan firak-firak yang lain, melainkan dengan cara yang yakin dan soreh, dan ulama telah sepakat kumpulan pegangan ini adalah terkeluar, dan pegangan ini masih lagi di dalam agama Islam. Cuma pegangan ini salah, fasik, dan tidak boleh diterima kerana bercanggah. Kalau kata bercanggah, berlainan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu masih lagi baik untuk kita buat satu kesimpulan untuk memberi penjelasan untuk masyarakat memilih. Ini adalah pendapat yang tidak diterima, ini pendapat yang muwafaqah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita hidup ni berada dalam ketaatan yang sebenar dan diterima amalannya di sisi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kita pergi pada integrasi ilmu tasawuf dalam akidah. Kita jarang kita tengok ilmu tasawuf ini dibincang dalam ilmu akidah. Kalau para hadirin hadirat, terutama para pelajar, kalau nak lihat satu kitab yang memperincikan manhaj tasawuf dan ilmu kalam, boleh tengok dalam kitab Al-Jawahir wal Jawahir fi Bayan Aqaid Al-Akabir yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam kitab tersebut dibincangkan, ditaufikkan di antara manhaj tasawuf dan manhaj mutakallimin. Tidak bertentangan di segi usulnya, cuma dari segi istilahat saja yang berbeza. Begitu juga kalau nak tengok satu manhaj sufi dalam fiqh pun ada juga. Bagaimana manhaj sufi dan fiqh bergabung. Boleh tengok dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu semua tu ada unsur tasawuf di dalam fiqh. Jadi fiqh ni pun ada unsur tasawuf kalau kita mengaji. Jadi tidak terpisah sebenarnya. Baik, sebenarnya ilmu tasawuf dan akidah Islam ada sepadu dan tidak terpisah. Dia sepadu, tak terpisah. Usul akidah Islam adalah sama dengan ulama mutakallimin dan ahli sufi. Semua sepakat Tuhan yang esa, Tuhan pencipta, laisa kamitsli syai', bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan sebagainya. Yang berbeza adalah metode, ibarah, istilah, terminologi di sudut pandangan, di sudut pandang dalam mentahqiqkan perkara-perkara akidah yang melibatkan penghayatan tanzih dan takdis kepada Allah Ta'ala dan perkara kenabian dan sam'iyat. Jadi kalau kita nak tengok unsur-unsur integrasi yang telah berlaku dalam ilmu akidah dengan ilmu tasawuf, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab tawakal, bab syukur, bab sabar, ada elemen-elemen tasawuf dimasukkan, dibincangkan dengan elemen-elemen akidah di situ. Begitu juga di dalam kitab Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah dibincang dengan cara yang panjang juga. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Jawahir wal Jawahir, dan dalam kitab Syekh Ahmad Sirri dalam kitab Al-Maktubat dan sebagainya. Di Malaysia, sebagian ulama yang menggabungkan ajaran tasawuf dan akidah Islam seperti Ad-Durrus Samin oleh Wan Daud Al-Fatani, dan kemudian kitab Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis ni kitab yang ringkas yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nafi Al-Manjari, yang mana memasukkan menggunakan manhaj tasawuf dalam menghuraikan akidah, yang mentaufikkan akidah mutakallimin dan tasawuf. Kitab Sairus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Palembang dan sebagainya. Baik, kemudian kesan gabungan tasawuf dalam akidah. Apa kesan dia? Akan memperkukuhkan i'tiqad dan syariat secara bersepadu dan dapat mengelak individu muslim daripada terjerumus dalam ajaran sesat, golongan batiniah, zindik dan mujassimah. Jadi unsur tasawuf ni dia membantu untuk seorang muslim itu berada dalam siratul mustaqim. Yang paling penting ialah mendapat guru yang betul lah. Mendapat guru yang betul, yang muktabar. Hal ini kerana segala etikad dan amalan yang diterima datang daripada hati yang suci dan bersih. Sebab tu dalam tasawuf ni dia menekankan tazkiyah nafs. Akidah pun duduk dalam hati, fiqh pun duduk dalam hati, tasawuf pun duduk dalam hati. Itu asas. Jadi kalau ilmu fiqh kita semayang pun dia berkait dengan hati juga, bukan zahir saja, tapi yang khusyuk dan sebagainya pun berkait.
Jadi kesempurnaan itu terletak kepada zahir dan batin yang kita perlu selarikan. Seperti mana yang telah disampaikan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in, serta perakuan majoriti para ulama muktabar Islam. Kalau kita baca Quran, kita tengok dalam surah Al-Jum'ah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan kalau kita tengok dalam sirah, banyak dalam pemuat Islam pun, dalam ayat-ayat Makkiyah ni banyak ayat-ayat zikir dulu. Sebab nak menyucikan hati, nak terima akidah, kemudian sebagai satu persediaan juga untuk nak menerima syariah dan dipegang sungguh-sungguh. Dan segala perubahan daripada kufur kepada iman pun dengan hati juga. Jadi kemudian kita tengok tokoh-tokoh yang mengintegrasikan tasawuf dalam agama, dalam akidah Islam. Saya ambil contoh satu. Okey, contoh yang dibawa oleh Syekh Ahmad bin Abdul Ahad Al-Faruqi As-Sirhindi. Ini seorang ulama besar yang di antara yang sangat prolifik, yang sangat jelas huraiannya, pandangannya dan pengalamannya dalam mengintegrasikan ilmu tasawuf dalam akidah Islam. Jelas, dan beliau memperakui bahawa semua usul-usul yang ada dalam tasawuf semuanya muwafaqah dengan usul-usul yang dibawa oleh ulama usuluddin. Muwafaqah. Cuma kita saja yang rasa benda tu bertentangan. Kita rasa, sedangkan hakikatnya tidak bertentangan. Kerana apa? Usul yang dibawa oleh mutakallimin itu diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas, tinggi. Satu sumber yang maksum, yang terpelihara. Okey. Kemudian secara ringkasnya, saya bawa sikit secara ringkasnya, akidah yang dibawa dalam kitab Al-Maktubat. Semuanya, kalau kita tengok daripada A sampai kepada K, semuanya adalah apa yang dibincang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Saya tak mau sebut lah, banyak lagi datang surat kata pendek pula masa nak ni. Saya nak pendekkan masa. Baca sendiri daripada A sampai K tu, semua usul-usul ni, usul yang dipegang oleh pegangan ahli sunnah wal jamaah secara majoriti. Cumanya, yang menariknya, Syekh Ahmad Sirhindi ini dapat merungkai sedikit masalah ru'yatun Nabi bagi Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra' Mi'raj. Iaitu, beliau mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW melihat Allah Ta'ala ketika Isra' Mi'raj di dalam syurga, bukan di dunia. Ini muwafaqah dengan dalil-dalil yang dipegang dan juga pendapat para ulama memang di dunia ini tidak boleh dilihat. Sebab itu yang dilihatnya itu ketika di Isra' Mi'raj ialah di dalam syurga. Dan apa kaedahnya? Hukmul jannah, hukmul akhirah. Sebab yang dilihat itu di akhirat. Jadi hukmul jannah, hukmul akhirah. Ini hujah daripada Syekh Ahmad Sirhindi untuk mentahqiqkan perselisihan faham ulama tentang ru'yatullah bagi Nabi SAW. Jadi bukan tengok di dunia. Sepakat para ulama kata tak boleh tengok di dunia ni. Okey. Jadi yang Nabi tengok tu adalah di syurga, dan syurga itu dihukumkan sebagai hukum akhirat. Jadi saya ulangkan lagi, hukmul jannah, hukmul akhirah. Baik. Kemudian peranan tasawuf dalam akidah. Apa peranan tasawuf dalam akidah? Okey. Baik, peranan tasawuf dalam akidah. Menurut Syekh Ahmad Sirhindi, akidah Islam ni yang bersumber Quran dan Sunnah adalah bersifat mudah diterima dan oleh manusia secara badihi, secara fitrah, secara dururi. Kerana apa? Kerana kita pernah menerima orang kata apa, ma'rifah di alam roh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita telah pun terima dah sekali secara fitrah, hanya dipanggil khitab taklifi di alam roh. Cuma di alam dunia ni kita telah disesatkan oleh syaitan dan roh kita menjadi lemah kerana tarikan materialisme yang sangat kuat, menyebabkan kita perlu seseorang untuk membimbing kita kembali semula untuk ingat janji kita kepada Allah Ta'ala yang dipanggil sebagai Tauhid Al-Fitri. Jadi jadi roh kita dulu apabila menyebut alastu birabbikum, kita telah mendapat Tauhid Al-Fitri. Tapi Tauhid Fitri ni menurut tafsir Quzin di dunia ni la yu'tabar bil imani al-fitri fi ahkami dunia, wa innama yu'tabar bil iman asy-syar'i al-ma'mur bihi al-muktasab
minal iradah wal fi'l. Maksudnya tidak diiktibar syahadah ataupun iman fitri yang kita terima di alam roh dulu di dunia ini. Yang diiktibar dia adalah iman syar'i. Kita kena renew, kena syahadah untuk membuktikan kita telah menerima agama Islam. Kerana itulah yang dituntut seperti yang dalam hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Ada ulama kata riwayat hatta yashhadu, hatta yaqulu, hatta ya'lamu. Ada banyak riwayat. Tapi dipilih dengan yashhadu ini kerana nak menepati perbincangan kita di alam ruh tu, kita sebut dengan bala syahidna, iaitu dengan syahadah. Jadi dalam syahadah itu ada 3 maksud, iaitu al-yaqin, al-iman wa tasdiq. Jadi dalam syahadah tu satu perkataan ada 3 maksud. Dia ramai dah. Tak ada nak bincang habis. 5 minit tak apa, saya ringkaskan. Jadi kita sebenarnya boleh terima, tapi oleh kerana hati kita terhijab, banyak sangat materialisme yang ada dalam diri kita, maka kita perlu untuk melenturkan, membersihkan itu dengan memperbanyakkan zikrullah. Sebab itu para ulama tersebut menyebut apabila kita belajar ilmu akidah secara asasnya dan ilmu syariatnya, maka dah disusuli dengan banyak zikir. Kenapa? Dengan zikir tadi dapat menghilangkan was-was, khayalan, syak di dalam hati terhadap ilmu akidah. Jadi dengan banyak zikir itu hati kita akan menjadi kukuh dan tenang dengan akidah yang kita pegang. Jadi sebab ini sebelum ni kita ada masalah sikit. Sebab apa? Kita telah pun terpedaya dengan kesihatan, hasutan syaitan dan sebagainya, menyebabkan kita confuse. Jadi dengan banyak berzikir, maka segala syak tersebut akan hilang dan kita dapat beriman dengan cara yang lebih tenang dan tidak ada keraguan. Kemudian dalam syariat pula, disuruhnya kita ini berzikir selepas kita mengaji apa yang fardu bagi kita, caranya dan sebagainya. Kita berzikir itu tujuannya untuk nak menghilangkan malas, nak menghadirkan hati dalam ibadat, itu tujuannya. Jadi bila sebut tentang tarikat sufi, dia adalah syariah, dia bukan benda tambahan. Dia bukan benda tambahan. Sebut tarikat sufi ni, dia adalah agama Islam tu sendiri, yang mana diamalkan dengan pimpinan guru. Memang kita perlukan guru untuk beramal supaya kita tak jadi sesat. Macam tadilah Ustaz Abdullah sebut, Dr. Rasulullah sebut, kalau kita mengaji dengan cara YouTube dan sebagainya, mungkin kita akan salah faham dan sebagainya. Sebab tu isu-isu salah faham kesesatan dalam akidah di berterusan, sebab kita tak mengaji ambil daripada guru. Untuk maklumat boleh, tapi untuk tahqiq dan pegang, kita kena berguru dengan guru yang hidup, yang dipercaya ilmunya. Baik, kemudian tujuan untuk kita zikrullah tadi disebut oleh Syekh Bahauddin ialah maksud minas suluk kaunu ma'rifatil ijmaliyah tafsilah wa istidlal kashfiyah. Maksudnya maksud daripada suluk itu, bermujahadah, berzikir itu, agar ilmu yang diketahui secara umum diketahui pula secara terperinci. Tuhan bagi ilmu, kepahaman, dan kemudian diketahui melalui pendalilan, dapat diketahui pula dengan cara yang kasyaf. Kasyaf ni maksudnya yakin yang penuh. Baik. Jadi saya nak sebutnya bahawa mengapa perlunya zikrullah ni, dan zikrullah ni adalah amalan yang sangat dianjur dalam tasawuf supaya mengukuhkan kepahaman dan kedudukan tauhid di dalam diri kita secara tetap dan yakin, tidak ada syak. Jadi yang duk jadi orang kata apa, duk faham Tuhan beristiwa di langit dan sebagainya, kerana itu waham, datang waham kepahaman sendiri. Jadi kalau kita baca zikir banyak-banyak, insya-Allah akan hilanglah waham-waham tersebut, dan kita yakin bahawa Allah Taala tu laisa kamitslihi syai' istighna an kulli ma siwah. Tuhan tak berkehendak pun pada tempat dan arah. Baik, dan peranan zikir tadi ialah, zikir ni apa beza, mengapa ditekankan zikir? Kerana zikir ni diumpama seperti hukum pasir yang sangat kasar. Kalau kita masak dengan guna kuali, belakang kuali tu hitam melekat. Macam mana nak cuci bagi elok? Kita gunakan satu bahan yang batu-batu kerikil yang kecil-kecil yang kasar tu, kalau kita tonyong sekali terus dia akan putih. Tapi kalau kita guna sabun, jenuh sapu lah, lambatlah, esok pun tak siap lagi kan. Tapi kalau dengan batu-batu kecil ni, kita tonyong belakang kuali tu akan berkilat, bersih elok. Itu umpama
nak bagi faham kesan zikir tadi berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Baik, kedudukan kasyaf dan pengalaman kerohanian. Kasyaf dan pengalaman kerohanian semua kena tunduk pada syariah. Semua kena tunduk pada Quran dan Sunnah. Kerana Quran dan Sunnah itu maksum, terpelihara. Manakala kasyaf dan pengalaman-pengalaman ni lebih kepada nak memutuskan segala hijab-hijab untuk tunduk kepada apa yang telah diputuskan oleh Quran dan Sunnah secara yakin. Itulah kedudukan kasyaf dan pengalaman rohani ni. Bukan mereka tu tinggi daripada Quran dan Sunnah. Semuanya tertakluk menjadi khadam untuk berkhidmat kepada memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kalau di sini dilihat, Syekh Abu Hasan Syari, Abu Hasan Syazili pun sebut, kalau Quran dan Sunnah sesuatu yang telah dipelihara. Manakala kasyaf kita, ilham kita tidak terpelihara. Semuanya kena dibentangkan kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Quran Sunnah. Hanya kasyaf dan ilham ni nak mengukuh saja, mengukuh kepahaman yang ada di dalam Quran dan Sunnah, bukan selain daripada itu. Itu kita kena faham. Baik, segala kasyaf, ahwal, mawajid, zauk-zauk dan sebagainya, semua nak tunduk kepada perintah Allah SWT supaya mencapai maqam abdiyah. Kita kadang-kadang babat tasawuf ni selalu sebut zauk-zauk. Memang zauk tu pun makhluk. Yang paling penting kali ialah kita istiqamah untuk tunduk kepada perintah Allah Ta'ala berasaskan kepada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah datang kasyaf dan sebagainya, ahwal, mawajid, zauk-zauk, tapi pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah kita ni tak betul. Kata Syekh Mat sendiri, itu semua khayalan, itu semua pembohongan, itu semua satu kerugian. Yang dituntut dalam agama apa dia? Berpegang dengan akidah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang dituntut, bukan dituntut untuk pegang pada kasyaf, ahwal, mawajid. Tapi kalau kita datang kasyaf, ahwal, mawajid dan pegangan kita itu bermuafaqah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, itu dipanggil ghanimah. Satu bonus untuk menambahkan kepahaman kita, keyakinan kita yang teguh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Baik. Kemudian timbul satu isu mengenai penglihatan, ru'yatul qulub. Timbul satu isu tentang ru'yatul qulub, melihat dengan hati di dunia ni, melihat ada sebab ada menyebut ru'yatullah fi dunia ni bil qulub, itu bukan maksud melihat zat Allah Ta'ala, itu lebih kepada maksud at-tasdiq wal musyahadah bil iman wa haqiqatul yaqin. Okey. Ada sampai dah. Jadi pendapat-pendapat ini, Imam Sirini lebih berpegang kepada tidak dapat dilihat di dunia ini oleh manusia mengenai Allah SWT, dan hanya boleh dilihat hanya di akhirat sahaja. Jadi saya ingin simpulkan satu kata-kata daripada Imam Junaid Baghdadi ni. Baguslah kita capai pilah apapun martabat ketinggian apapun, semuanya tu Tuhan tak tengok pun. Yang Tuhan tengok sejauh mana keikhlasan kita dalam beramal. Junaid Baghdadi sebut, ni saya selalu pegang. Taklah siapa-siapa lah rasa diri kita ni sampai martabat tinggi sejauh mana pun, kita tetap makhluk, takkan berubah apa-apa. Tohat ibarah wa fana isyarah wa ma nafa'a ila raka'na fi jafil lail. Leburlah segala ibarat-ibarat, hilanglah segala isyarat-isyarat, tiada beri manfaat pada kami melainkan 2 rakaat yang kami dirikan di penghujung malam dengan hati yang ikhlas dan kerendahan hati yang bersifat kehambaan diri. Itu saja yang Tuhan nak tengok dan terima. Jadi saya ada satu pantun saya bagi, tengok sikit belakang sebelum nak buat soal jawab. Ni. Sebelum solat betulkan saf. Solatlah di masjid secara berjemaah. Amallah ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jalan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kena gurau-gurau. Jadi ni di sini pihak pengurusan dah bagi kat saya ruangan untuk sesi soal jawab. Maka saya buka lah sekat mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang saya tak tahu, saya tak tahu. Wallahualam. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Khairil Mahyudin atas perkongsian itu tadi. Seterusnya, majlis membuka ruang kepada para hadirin yang ingin mengajukan soalan berkenaan dengan perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Kepada hadirin yang ingin mengajukan soalan, boleh mengangkat tangan dan AJK akan memberikan mic kepada anda. Kami hanya membuka 2 soalan untuk sesi ini. Terima kasih. Jadi sesiapa yang nak bertanya boleh mengangkat tangan anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Azmi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, saya nak tanya berkenaan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf terkenal juga dengan tariqah, suluk, maqamah. Okay, dalam subtopik tariqah, adakah susunan tariqah tersebut ada mengandungi unsur-unsur yang memberi kepada kesesatan terhadap pemikiran-pemikiran luar? Itu. Lepas tu saya nak tanya, adakah berapakah bilangan tariqah yang ada dalam mengikut sejarah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Aisyah. Baik, at-tariqah hiya asy-syariah. Dia tidak ada kaitan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat adalah ajaran sesat. Cuma mereka menggunakan istilah-istilah tasawuf, bertopengkan istilah-istilah tasawuf dalam nak memancing pengikut-pengikut untuk ikut. Jadi at-tariqah hiya asy-syariah. Senang saya sebut. Jadi kalau definisinya at-tariqah hiya ibadatun wa amalun wa sulukum bi muqtada syariati mutahharah. Sangat clear. Satu amalan, ibadat, suluk yang muafaqah dengan syariat. Dan at-tariqah itu adalah dalam Islam, adalah Islam. Dan bukan tambahan, iaitu jalan yang nak ditempuh untuk ibadat kepada Tuhan muafaqah dengan syariat. Ataupun saya definisikan dengan lebih mudah, iaitu kamu berilmu, beramal, zahir dan batin dengan pimpinan guru untuk mencapai tahap keikhlasan dalam ibadah. Semua itu berada dalam syariah. Tak terkeluar. Jadi kena bezakan antara tariqah dengan ajaran sesat. Sangat susah. Sebab apa? Kalau kita tak ada ilmu. Dia ibarat begini. Tariqah dengan ajaran sesat ni umpama garam dengan gula. Dua-dua tu beza. Nampak sama, putih. Bubuh dalam balang putih semua. Tapi bila rasa memang tak sama. Gula rasa manis, garam rasa pahit. Jadi begitulah dengan ajaran tariqah dengan ajaran sesat. Memang tak sama. Nampak macam sama tapi tak sama. Boleh faham tak? Jadi kena mengaji. Jadi saya katakan tariqah tak ada kena mengena. Tak ada satu bau pun dengan ajaran sesat terlibat. Tak ada. Yang sesat tu adalah sesat. Tu nak kena bezakan tu. Boleh faham tak? Jadi tariqah itu, kalau kita tengok orang tarikat, amal apa? Semayang juga, puasa juga, zakat juga. Itulah at-tariqah asy-syariah tu sendiri. Cuma dibimbing oleh guru. Nak bagi sempurna lagi. Itu. Jadi diberikan zikir. Supaya semayangnya hadir hati. Puasanya hadir hati. Zakatnya hadir hati. Itu sahaja. Boleh faham Siti Aisyah? Yang kedua, berapa banyak tarikat? Banyak tarikat, jalan-jalan banyak. Nak sampai ke UKM, jalan highway boleh. Jalan biasa boleh. Jadi semua sampai. Selagi mana berpegang dengan syariat dan dibimbing oleh guru. Jadi kalau kita tengok, banyaklah tarikat-tarikat ni. Tapi saya nak sebut dalam hadis Tabrani. Inna syari'ati ja'at ala salasumi awasitina tariqatan ma min ahadin salakamira illa najah. Syariat aku ni 360 jalan. Barang siapa ikut salah satu daripadanya, semua berjaya. Nak ikut apa? Imam Ghazali, berjaya. Nak ikut Junaid Bahari, berjaya. Nak ikut siapa lagi? Imam Syafi'i, berjaya. Imam Malik, berjaya. Semua syariat tu, semua adalah tariqah-tariqah yang menuju kepada Allah Ta'ala. Dia nak bagi faham tu. Jadi banyak 360 itu ulama mengatakan bukan li tahdid, li taksir. Nak tunjuk kata besar, luas lagi. Ada mengatakan bahawa jalan menuju Allah ni kan ada di anfasil khalq, seperti mana nafas-nafas makhluk. Banyak lagi. Tapi dengan syarat mesti muafaqah akidahnya, syariahnya itu dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, semua amalan kita ditolak. Jadi kalau kita bayangkan orang-orang yang beramal dengan sufi ni, dengan tarikat ni, apa yang peliknya? Mereka semua semayang, mereka semua puasa, mereka semua pergi umrah, pergi haji. Cumanya mereka ni memperbanyakkan zikir. Apa masalah banyak zikir? Kita tengok Facebook 3 jam boleh, tapi nak baca, nak zikir setengah jam, ngantuk lah, tak larat lah. Itu semua adalah hasutan-hasutan syaitan, nafsu. Facebook boleh 3 jam tak tersesat pun.
Orang nak berzikir 5 minit, 6 minit, oh sesat. Sedangkan dalam Quran sebut wazkurullah, clear semua tu, ayat muhkam belakang. Ayat muhkam belakang, nak baca terjemah dia pun tak salah. Zikirlah banyak-banyak, clear benda tu. Jadi zikir satu benda yang bukan dilarang, disuruh. Yang dilarang tu ghaflah, wala takun minal ghafilin. Hak tu kita tak bincang pun. Hak orang duk zikir juga kita menyalahkan. Jadi kalau kita berzikir ni, dia punya fadilat dah sangat tinggi, iaitu mendekatkan kita pada Allah. Itu saja. Boleh faham lah Siti Aisyah tu? Nama Siti Aisyah lah. Okey. Boleh lah menjawab tu? Saya kena gelak-gelak agak, aku tak ngantuk. Okey. Baik, yang kedua je. Yang kedua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan peserta, saya guru, dulu bekas USIM juga. Okay, saya nak tanya macam mana pandangan daripada Puak W kan? Sebab dia selalu menyalahkan tasawuf ni dari segi cara berzikir kan, ada yang dia gambarkan, kata apa ni? Secara kan ada yang berkumpul ramai, dia tunduk ya. Okay, dia menyalahkan yang tu lah. Dan selalu dia menyalahkan puak-puak, menyalahkan ahli tasawuf. Dia bagi segi lah. Sekarang kuat sangat menyalahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya segala bukan kata saya sebut secara umum sajalah. Golongan-golongan yang anti kepada tasawuf ni sebenarnya mereka tidak mengkaji secara mendalam. Datang disebabkan oleh kejahilan. Cara tasawuf berzikir itu tuntutan, cara itu pelbagai. Selagi mana tidak bertentangan dengan usul syariat dan akidah. Saya nak bawa satu. Semua ulama, termasuk Ibn Taymiyah, termasuk Ibn Qayyim, semua terima tasawuf. Dan juga terima konsep zikir. Saya nak bagi satu saja kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir. Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin memberikan kepada kita 3 jenis zikir yang boleh kita amalkan. Yang pertama, ni guru saya Ibn Qayyim ni. Saya berguru dengan Ibn Qayyim tak? Sebab dia bagi ilmu kat saya. Yang pertama dia panggil zikir sana'. Zikir sana' tu apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa saja zikir sana' yang memuji Allah Ta'ala dari segi tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya, semua kita boleh buat. Cuma tinggal buat tak buat. Yang kedua dia panggil zikir doa. Zikir doa. Apa zikir doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Boleh. Amat. Minta kat Tuhan. Ni dipanggil zikir apa tadi? Zikir doa. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram aghithna fa aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Okey, baik. Ada satu lagi zikir dia panggil zikir riayah. Atau zikir riayah tu apa? Zikir riayah ni ialah Allahu syahidi, Allahu ma'i. Mana dalam Quran? Guru saya Ibn Qayyim sebut macam tu. Zikir Allah orang marah pula kan. Ni Allah ma'i boleh zikir. Dia panggil zikir riayah dalam kitab Ibn Qayyim. Ibn Qayyim guru kita. Dia sebut kalau Allah ma'i, carilah dalam hadis Nabi mana ada. Allah ma'i tak ada. Diiktibas daripada ayat Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia panggil zikir riayah. Zikir nak pelihara hati itu untuk kuat ingat kepada Allah Ta'ala walaupun dengan zikir yang bukan maksud sekalipun. Ibn Qayyim kata boleh. Bukankah ini guru kepada semua guru? Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah ni. Bahkan Ibn Taymiyah juga membenarkan membaca tahlil 70,000 kali. Walaupun hadis tersebut hadis yang tidak sahih. Tapi dia membenarkan dari segi amalan. Ditanya dalam kitab Fatawa Kubra, bolehkah Syekhuna kami nak beramal dengan hadis? Barang siapa baca 70,000 kali tahlil ni untuk dihadiahkan kepada orang mati dan dibebaskan dari neraka. Kata Allah Ta'ala, boleh. Boleh. Untuk diamalkan dan sampai pahalanya kepada si mati. Macam mana? Jadi, benar-benar itu perlu clearkan dulu daripada guru-guru tu. Jadi, guru-guru tu membenarkan.
Jadi kita pegang guru-guru kita lah. Yang kita pegang guru kita macam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, itu lebih asah. Sebab mereka ada ilmu. Jadi yang tolak tu biar pergi kat mereka lah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau kita beramai, mereka duduk dengan kita pun dapat rahmat juga. Tapi yang beramai tu dapat double lah sikit. Sebab kita ni berzikir kan. Hak duduk tumpang pun dapat juga rahmat keampunan. Tapi hak zikir tu dapat lebih daripada tu lagi. Jadi nak ceritanya, jangan kita tinggalkan zikir. Sebab di akhirat kelak nanti disebutlah hadis. Nabi tanya, siapakah lelaki ni? Kedudukan dia tu bercahaya-cahaya. Bukan Nabi, bukan malaikat. Tapi adalah orang-orang yang banyak zikir di dunia ni. Janganlah rasa rendah diri. Tuhan dah bagi dah kat kita peluang nak dapat perkara tersebut, banyaklah zikir. Tengok Facebook 3 jam boleh, kita cuba tengok zikir 3 jam. Boleh tak? Saya lengah lah, sakit lah, mengantuk lah. Tak apa, kita cuba. Zikir banyak-banyak. Zikir ni banyak boleh. Dia panggil zikir ni, zikir ni sebenarnya, zikir yang secara umumnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada lagi dipanggil zikir am. Kullu ta'atin zikrullah. Setiap benda taat tu zikrullah. Kita datang majlis ni pun zikrullah. Sagi balik hantar anak pi ambil asrama pun zikrullah juga. Sebab termasuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Sagi balik rumah malam, sagi tolong isteri masak nasi, bersiang ayam apa semua, masuk zikrullah juga. Sebab tolong menolong tu disebut dalam Quran. Kullu ta'atin zikrullah. Bukan pegang tasbih aja, balik tolong bini pun zikir juga. Hak ni pun orang-orang tasawuf kena faham juga. Jangan duk ambil tasbih sejadah duduk dekat masjid tak ambil peduli kat dunia. Yang bini duduk masak, duduk tunggu, duduk jaga anak, tak peduli. Tak boleh juga. Jaga anak pun termasuk zikrullah juga. Tolong bini pun termasuk zikrullah. Tolong basuh baju pun zikrullah juga. Sidai baju pun zikrullah juga. Maksudnya kita ni bab-bab tu kita tak nampak sebagai satu zikrullah yang perlu kita ada. Sebab tu berlakunya penceraian dan sebagainya tu sebab dia tak faham konsep zikrullah. Wallahu a'lam bissawab. Gurau-gurau agak. Tapi betul yang saya cakap betul ni. Lagi ada lagi? Terima kasih diucapkan kepada hadirin yang sudi mengajukan soalan sebentar tadi. Majlis di kesempatan ini ingin merakamkan perhargaan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi bin Mahyudin atas perkongsian sebentar tadi.